warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Moderator, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian, saya mohon maaf kerana saya tidak dapat berdiri untuk menyampaikan ucapan pertama saya lagi. Tapi saya bersyukur kerana saya masih boleh sampai ke sini. Sebagai seorang yang telah kehilangan suara sebanyak 2 kali dan pada hari ini pun bercakap hanya dengan sebelah kotak suara saya sahaja yang berfungsi, asalkan tuan-tuan boleh dengar suara saya, boleh faham percakapan saya, alhamdulillah. Dengan kata Allah, walaupun saya kehilangan suara sebanyak 2 kali dan di luar dugaan para doktor, Allah Ta'ala telah memberi balik suara kepada saya. Kali pertama saya hilang suara, profesor itu kata, Tun, kita selalah pada Tuhan, kalau 6 bulan tak datang balik, saya tak tahu nak buat apa lagi, kita serah pada Tuhan. Alhamdulillah, lepas 8 bulan, 10 bulan datang balik. Dia kata, it's a miracle. Dia kata, it's a miracle. Lepas tu, baiklah. Selepas tu, jemputan datang banyak. Lebih banyak daripada masa saya menjadi Ketua Hakim Negara. Kawan-kawan kata, Tuhan bagi balik suara kat Tun kena terima. Tidak ni saya terima ni pun pasal tu lah. Jadi lepas tu, operation lagi sekali, hilang lagi sekali suara. Profesor yang sama kata, Tun, miracle happens only once. Saya katakan dia, but God's power is unlimited. Saya serah pada dia lah. Kalau Allah Ta'ala kata zaman saya berucap dah tamat, saya terima, reda. Duduk 3 bulan, profesor tu telefon saya jawab. Dia kata, Tun, you are talking again. Dia kata, God's power is unlimited. So dia kata, datang klinik saya, dia nak take. Alhamdulillah. Jadi doakanlah, ya, semoga saya masih boleh teruskan memberi pandangan saya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya teruskan, saya ingin membetulkan satu kesilapfahaman. Banyak orang menyangka bahawa Brunei telah pun melaksanakan undang-undang hudud. Itu tidak betul. Sebenarnya sampai ke hari ini pun Brunei masih belum menguatkuasakan bahagian perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 yang mengandungi hukuman hudud. Ia, yakni Brunei, telah mewartakan undang-undang itu. Tarikh berkuasa belum ditetapkan. Maklumat paling akhir yang saya terima daripada penolong penguatcara negara Brunei pada 15 Disember 2014 mengesahkan bahawa bahagian hudud undang-undang itu belum dikuatkuasakan. Malah peruntukan kanun acara jenayah syariah yang diperlukan untuk melaksanakannya pun masih dalam perbincangan. Jika kita hendak berbincang mengenai undang-undang jenayah yang di criminal law dan apa yang sekarang dipanggil undang-undang jenayah Islam, dalam konteks Malaysia, saya tekan dalam konteks Malaysia, kita perlu bermula daripada perlembagaan persekutuan. Undang-undang jenayah diletakkan di bawah bidang kuasa persekutuan. Perlembagaan tidak mentakrifkan criminal law. Biar apapun undang-undang jenayah yang wujud pada masa perlembagaan digubal, seperti dalam penal code, semestinya lah undang-undang jenayah. Jika tidak, apa lagi? Kata-kata undang-undang jenayah Islam, Islamic Criminal Law, tidak langsung digunakan dalam perlembagaan. Apa yang diperuntukkan ialah, saya petik, creation and punishment of offences by persons professing the religion of Islam against precept of that religion, except in regard to matters included in the federal list. Terjemahannya,
pewujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam, oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu, kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Perhatikan syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, syarat pertama, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam. Dua, terhadap perintah agama Islam. Tiga, kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Kalau ia memenuhi dua syarat yang pertama pun, jika ia termasuk dalam senarai persekutuan, kerajaan negeri tidak ada bidang kuasa juga untuk membuat undang-undang itu. Itu maknanya. Jangan salah faham dan mengatakan bahawa undang-undang jenayah terletak di bawah bidang kuasa persekutuan, manakala undang-undang jenayah Islam terletak di bawah bidang kuasa negeri. Perlembagaan hanya membenarkan Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang bagi mengadakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama Islam. Itu pun jika ia bukan berkenaan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan, yakni undang-undang jenayah. Selain daripada itu pun ada pula sekatanya, seperti peruntukan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Akta 355. Untuk memahami apa pembahagian kuasa mengenai undang-undang jenayah dan apa yang disebut sebagai kesalahan-kesalahan terhadap seluruhan agama Islam dibahagikan begitu rupa, kita perlu faham keadaan di semenanjung tanah Melayu pada masa itu. Sepanjang sejarah negeri-negeri Melayu, raja adalah ketua agama Islam di negerinya, dan hal-hal mengenai agama Islam senantiasa diletak di bawah kuasa raja dan bidang kuasa negeri. Sebelum merdeka, tidak ada agama bagi persekutuan. Malah, ini mungkin banyak orang tak tahu, raja-raja Melayu membantah cadangan UMNO untuk menjadikan Islam agama resmi persekutuan. Mungkin raja-raja takut kuasa mereka sebagai ketua agama di negeri masing-masing tercabar. Semenjak tertubuhnya Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu, undang-undang jenayah terletak di bawah kerajaan persekutuan. Bukan itu saja, salah satu daripada terma rujukan yang diberi kepada Suruhanjaya RIN adalah untuk mewujudkan sebuah negara persekutuan yang kukuh. Oleh sebab itulah, antara lain, hal ehwal luar negeri, pertahanan dan keselamatan dalam negeri diletakkan di bawah bidang kuasa persekutuan. Mengenai undang-undang dan tata cara sivil dan jenayah dan pentadbiran keadilan diletakkan di bawah bidang kuasa persekutuan. Undang-undang itu, terutama sekali undang-undang jenayah, adalah undang-undang am yang melibatkan ketenteraman awam dan keselamatan negara, yang tidak terhad kepada orang Islam sahaja dan tidak terhad kepada sempadan sesebuah negeri saja. Pelaksanaannya disokong oleh Jabatan Polis, Jabatan Penjara dan Mahkamah Sivil, dan yang bidang kuasanya meliputi seluruh negara. Sehingga sayugia diingati bahawa perjanjian-perjanjian antara bangsa mengenai kerjasama membenteras jenayah seperti Interpol adalah perjanjian antara negara dengan negara. Undang-undang antara bangsa tidak mengiktiraf negeri seperti Kelantan. Ia mengiktiraf negara seperti Malaysia untuk menjadi pihak-pihak atau partis dalam sesuatu perjanjian undang-undang, dalam sesuatu perjanjian. Undang-undang ekstradisi juga melibatkan negara, bukan negeri. Badan Perundangan Negeri diberi kuasa untuk membuat undang-undang bagi pewujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu,
kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Itu saja. Setakat yang saya tahu, pada masa itu tidak ada mana-mana negeri atau kumpulan yang menghantar memorandum kepada Suruhanjaya RIM menuntut bidang kuasa mengenai undang-undang jenayah diletak di bawah kerajaan negeri. Walaupun PAS telah ada, PAS pun tidak terfikir hal itu pada masa itu. Di Kelantan pula ada kumpulan yang mahu Kelantan keluar daripada sepenuh tanah Melayu. Pada masa itu juga, hal-hal agama yang terletak di bawah bidang kuasa negeri adalah terhad kepada undang-undang keluarga. Di kebanyakan negeri, mahkamah syariah pun belum ada. Dalam keadaan itulah, perlembagaan dan peruntukan mengenai undang-undang jenayah dan kesalahan-kesalahan terhadap suruhan agama Islam digubal. Maka undang-undang jenayah diletak di bawah bidang kuasa persekutuan. Semenjak 7 hari bulan Januari tahun 2004, saya telah bercakap sebanyak 5 kali mengenai pelaksanaan hudud di Malaysia. Biarlah saya ulangi poin-poin yang saya telah ketengahkan. Pertama, undang-undang jenayah terletak di bawah bidang kuasa persekutuan, dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu, kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan, terletak di bawah bidang kuasa negeri. Kedua-dua, yakni persekutuan dan negeri, tidak boleh membuat undang-undang yang terletak di bawah bidang kuasa yang lainnya. Bukan negeri saja tak boleh buat undang-undang mengenai perkara yang terletak di bawah bidang kuasa persekutuan, persekutuan pun tak boleh buat undang-undang mengenai perkara yang terletak di bawah bidang kuasa negeri. Serupa. Kedua, kesalahan-kesalahan yang telah pun wujud dalam Penal Code sejak tahun 1936 dan berkuasa semasa perlembagaan persekutuan digubal, seperti menyebabkan kematian kepada orang lain, mencuri, merompak, merogol, dan menyebabkan kecederaan kepada orang lain, semestinya termasuk dalam kata-kata criminal law yang digunakan oleh penggubal-penggubal perlembagaan. Jika tidak, apa lagi yang dipanggil criminal law? Juga, jika tidak, maka semua perbicaraan kesalahan-kesalahan di bawah Penal Code di Mahkamah Sivil semenjak merdeka adalah tak keperlembagaan, tak sah dan terbatal. Itu adalah satu pandangan yang tidak munasabah. Ketiga, di antara kesalahan-kesalahan hudud, ada kesalahan-kesalahan criminal law yang diperuntukkan dalam Penal Code dan ada yang tidak. Ada kesalahan yang terletak yang telah pun diperuntukkan dalam enakmen kesalahan jenayah syariah di negeri-negeri. Misalnya, persetubuhan luar nikah, menuduh orang berzina, dan kesalahan-kesalahan berkaitan dengan minuman yang memabukkan. Jadi pada saya, bolehlah dihujahkan bahwa kesalahan-kesalahan yang tidak ada dalam Penal Code, yang telah ada pun dalam enakmen kesalahan jenayah syariah, itu bukan criminal law. Keempat, jika hukuman hudud tidak dikenakan bagi kesalahan-kesalahan jenayah persekutuannya, jika kesalahan hudud tidak dikenakan bagi kesalahan-kesalahan jenayah persekutuan, yakni menyebab kematian, merompak, merogol itu, ia hanya boleh dilakukan sebagai undang-undang persekutuan, yaitu sebagai undang-undang jenayah, bukan kesalahan-kesalahan terhadap suruhan agama Islam, offences relating to precept of Islam, seperti yang diperuntukkan dalam senarai luar dan senarai negeri. Kalau persekutuan nak buat begitu, tidak ada apa-apa halangan keperlembagaan untuk melakukan demikian. Parlimen boleh memilih apa saja hukuman kepada apa-apa kesalahan jenayah, termasuk hukuman mengikut syariah. Sebagai undang-undang jenayah, jika dibuat oleh Parlimen, ia akan terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil, sebab dia undang-undang jenayah. Mahkamah Sivil mempunyai bidang kuasa terhadap orang Islam dan bukan Islam. Untuk Parlimen Malaysia membuat undang-undang seperti itu, tidak ada pindaan keperlembagaan yang perlu dibuat, dan dalam undang-undang itu
hanya boleh luluskan hanya dengan majoriti mudah, simple majoriti saja, pindah kod saja. Pindah kod, tukarkan hukuman. Itu saja. Keadaan itu boleh dibandingkan dengan undang-undang mengenai perbankan dan kewangan Islam dan takaful. Macam undang-undang mengenai perbankan Islam dibuat sebagai satu undang-undang persekutuan karena ia mengenai perbankan Islam. Jadi parlimen boleh buat dan boleh mengatakan bahawa perbankan Islam bersilah patuh mengikut syariat. Dia boleh buat. Ya. Jadi kalau undang-undang jenayah Islam tersebut, kalau dia nak dikenakan hukuman hudud, maka kalau parlimen nak buat, itu dah caranya. Tapi dia akan kekal sebagai undang-undang jenayah. Dia terletak di bawah bidang kuasa persekutuan. Kemudian ada lagi satu, kelima, perlu ditekankan bahawa undang-undang jenayah persekutuan itu kalau dibuat tadi mestilah terpakai kepada semua orang Islam dan bukan Islam, kerana ia adalah undang-undang jenayah, bukannya undang-undang peribadi, dan kesalahan-kesalahannya diperuntukkan dalam senarai negeri. Dia bukan senarai negeri. Jika ia hanya terpakai kepada orang Islam saja, ia akan bersabar pula dengan peruntukan perkara 8 perlembagaan persekutuan, kerana itu adalah satu diskriminasi atas alasan agama, dan oleh itu keperlembagaan tak sah dan batal. Sebab perlembagaan mengatakan undang-undang kita ni tak boleh ada diskriminasi atas alasan agama, bangsa dan sebagainya. Tetapi undang-undang yang terletak di bawah senarai negeri itu dia asing, sebab itu memang dikhaskan untuk orang Islam. Undang-undang di bawah senarai 9, senarai 2, jadual 9, dia hanya terpakai pada orang Islam, tak boleh dipakai kepada orang Islam, sebab perlembagaan dah asing ke dia untuk orang Islam saja. Tapi selagi dia kekal sebagai undang-undang jenayah, dia kena terpakai kepada semua. Kalau dikatakan dibuat dalam penal kod itu, dikatakan sebahagian daripada kesalahan penal kod cuma terpakai pada orang Islam, tak sah. Cara dengan artikel 8. Keenam, mengenai kesalahan-kesalahan yang tidak terdapat dalam penal kod atau mana-mana undang-undang persekutuan, malah telah diperuntukkan dalam enakmen kesalahan jenayah syariah negeri. Tadi macam saya kata zina, dua orang zina semua tu, ia bolehlah dijadikan kesalahan hudud di bawah undang-undang negeri jika halangan yang ada dibuatkan terlebih dulu. Apa halangannya? Halangannya bukanlah halangan keperlembagaan, tetapi halangan undang-undang persekutuan yang menghadkan hukuman yang boleh diperuntukkan untuk dijadikan undang-undang negeri dan diberi bidang kuasa kepada Mahkamah Syariah. Undang-undang itu ialah Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah tahun 1965. Jika kerajaan persekutuan sanggup memindah akta itu untuk membolehkan Badan Perundangan Negeri mengenakan hukuman hudud kepada kesalahan-kesalahan itu, Badan Perundangan Negeri bolehlah membuat undang-undang itu. Sebagai Badan Perundangan Negeri bolehlah membuat undang-undang itu sebagai undang-undang negeri di bawah senarai 2 jadual ke-9. Ia hanya akan terpakai kepada orang Islam dan terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Tidak ada isu yang ni. Kalau kesalahan-kesalahan yang terletak di bawah senarai 2 itu dalam di bawah senarai negeri macam zina, bunuh orang zina, dia nak menjadikan kesalahan dulu, itu Badan Perundangan Negeri boleh buat. Tapi masalahnya setakat ini, pada hari ini ada halangan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Syariah. Halangannya ialah had mengenai hukuman yang boleh dikenakan. Kena pindah undang-undang itu dulu, undang persekutuan itu kena dipindah dulu, bagi kuasa kepada Mahkamah Badan Perundangan Negeri untuk buat undang-undang mengenakan hukuman hudud, maka bolehlah buat hukuman hudud, tapi kena pindah dulu. Jika dilakukan demikian, tapi ada dua senario sekarang ni. Satu, undang-undang persekutuan kalau nak dijadikan nak letakkan hukuman jenayah oleh persekutuan. Satu lagi, undang-undang yang terletak di bawah senarai 2 negeri
Dah ada dua jenis dah ni. Jika dilakukan demikian, maka akan wujudlah satu keadaan di mana beberapa kesalahan hudud akan menjadi undang-undang jenayah persekutuan yang terpakai kepada semua orang Islam dan bukan Islam dan dibicarakan oleh Mahkamah Sivil. Di samping itu akan ada pula beberapa kesalahan hudud yang menjadi undang-undang negeri yang hanya terpakai kepada orang-orang Islam dan dibicarakan oleh Mahkamah Syariah. Wajarkah kita mempunyai undang-undang seperti itu? Itu saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menjawab sendiri. Nah, saya ambil pendirian macam ni. Ini seminar bukan kuliah subuh. Saya akan bangkitkan persoalan-persoalan, saya akan bagi hujah-hujah. Tuan-tuan fikir sendiri. Tuan-tuan fikir sendiri sebab ini seminar. Ketujuh, kebanyakan orang menyangka oleh kerana kesalahan-kesalahan itu adalah kesalahan hudud mengikut hukum syarak dan oleh kerana agama Islam terletak di bawah bidang kuasa negeri, maka Badan Perundangan Negeri boleh membuat undang-undang sedemikian. Itu banyak orang salah faham. Paling tinggi anggapan itu hanya separuh betul. Di Malaysia, apa-apa undang-undang yang dah dibuat mestilah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Seperti yang saya telah sebut tadi, ada di antara kesalahan-kesalahan itu yang terletak di bawah bidang kuasa persekutuan dan Mahkamah Sivil. Jika kesalahan-kesalahan itu dijadikan kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang negeri, ia adalah bercara dengan perlembagaan, tak sah dan batal. Jika ia dilakukan juga oleh Badan Perundangan Negeri, pemakaiannya tidak boleh meliputi oleh orang bukan Islam. Ini kalau Badan Negeri buat yang bahagian kesalahan-kesalahan di bawah Perdana Negeri, dia kena orang Islam saja. Sebabnya ialah perlembagaan hanya memberi kuasa kepada Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang yang terpakai kepada orang-orang yang menganut agama Islam saja. Maka jika Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang menjadikan kesalahan-kesalahan itu terpakai kepada orang bukan Islam, undang-undang itu tak keperlembagaan, tak sah dan batal. Mahkamah Syariah juga tidak mempunyai bidang kuasa terhadap orang bukan Islam. Jika Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk membicarakan orang bukan Islam, undang-undang itu pun tak sah juga. 8. Kerap kali kita dengar orang berkata bahawa kesalahan-kesalahan itu hanya boleh terpakai kepada orang Islam saja. Ini pun separuh betul. Sebabnya ialah bagi kesalahan-kesalahan jenayah persekutuan, kesalahan-kesalahan itu bukanlah undang-undang peribadi atau personal law atau kesalahan-kesalahan terhadap seluruh agama Islam seperti yang diperuntukkan dalam Syariah Negeri. Ia adalah undang-undang HAM. Sebab itulah pendakwa raya yang mendakwa bagi pihak negara. Seperti yang saya telah katakan tadi, undang-undang yang mengenakan hukuman hudud bagi kesalahan-kesalahan jenayah yang terletak di bawah bidang kuasa persekutuan itu kepada orang Islam saja adalah bercakap dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan, dan oleh itu tak keperlembagaan, tak sah dan batal. Sekarang kita fokus kepada enakmen jenayah syariah 1993 berkaitan. Dalam kertas-kertas kerja saya bermula 7 Januari 2014, saya mengatakan bahawa enakmen Kanun Jenayah Syariah 1993 Kelantan itu tak sah dan batal. Kerana itu ia tidak keperlembagaan atau unconstitutional. Kerana sebabnya enakmen itu mewujudkan kesalahan-kesalahan dulu, termasuklah kesalahan-kesalahan yang terletak di bawah bidang kuasa persekutuan, dan juga membuat undang-undang bagi kesalahan-kesalahan jenayah persekutuan yang lain. Jadi pada pandangan saya, undang-undang itu tak sah kerana ia juga memperuntukkan kesalahan hudud. Dia legislate mengenai
perkara-perkara yang kesalahan-kesalahan yang terletak di bawah bidang kuasa persekutuan. Itu dia tak ada bidang kuasa. Bagi kesalahan-kesalahan yang terletak dalam bidang kuasa negeri pula, ianya juga malangnya tak sah dan batal kerana ia bercanggah dengan undang-undang persekutuan, iaitu Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 yang saya sebut tadi. Pada 2 April 2014, Majlis Kerajaan Negeri Kelantan telah memutuskan untuk membawa private bill di Parlimen untuk mendapat kebenaran Parlimen bagi Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang mengenai perkara-perkara yang terletak dalam bidang kuasa persekutuan seperti yang diperuntukkan oleh perkara 76A1 Perlembagaan Persekutuan. Dalam kenyataan akhbar Menteri Besar Kelantan antara lain dilaporkan berkata, saya petik, katanya, kata Menteri Besar, sebahagian besar kesalahan jenayah hudud dan kisas seperti mencuri, merompak, merogol, mencedera dan membunuh terletak dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan sebagaimana yang diperuntukkan dalam kanun kesaksian atau peneguk. Itu jadi kata. Daripada kenyataan itu, nampaknya seolah-olah Kerajaan Negeri Kelantan menerima pandangan saya bahawa sebahagian daripada enakmen hudud Kelantan itu tidak sah kerana ia melanggar peruntukan perlembagaan persekutuan. Oleh sebab itu, untuk mengatasinya, mereka bercadang untuk meminta Parlimen membenarkan Badan Perundangan Negeri Kelantan membuat undang-undang bagi kesalahan-kesalahan itu dan mengenakan hukuman hudud ke atasnya. Mereka bersandar kepada perkara 76A1 Perlembagaan Malaysia. Dalam kertas-kertas kerja saya itu juga, saya cuba mencongak cara Kelantan mungkin mencari jalan untuk mengatasi masalah-masalah itu dan masalah-masalah yang mungkin timbul selepas itu. Inilah apa yang saya kata. Katakanlah Parlimen membenarkan dan Badan Perundangan Negeri Kelantan membuat undang-undang itu dan memperuntukkan hukuman hudud baginya. Apakah kedudukan undang-undang itu? Dan ini bahagian kesalahan yang terletak di bawah kesalahan persekutuan. Katalah Parlimen benarkan Kerajaan Kelantan membuat undang-undang meletakkan hukuman hudud terhadap kesalahan itu. Apa kedudukan undang-undang itu? Okey. Pada pandangan saya, sifatnya kekal sebagai undang-undang jenayah. Saya berkata demikian kerana satu, dari asalnya kesalahan-kesalahan itu adalah undang-undang jenayah yang terletak dalam senarai persekutuan. Ia tidak termasuk dalam senarai negeri. Sebab itulah negeri terpaksa meminta kebenaran di bawah perkara 76A1. Dua, Parlimen tidak meminda perlembagaan untuk meletakkannya di bawah senarai negeri. Apa yang dilakukan oleh Parlimen hanya membenarkan Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang dalam perkara itu untuk dipakai di negeri itu. Sifatnya tidak berubah. Saya tekankan bahawa untuk meletakkannya di bawah senarai negeri memerlukan pindahan kepada perlembagaan dengan menjadi 2/3. Jadi kalau nak jadikan dia kesalahan negeri, kita kena pindah perlembagaan, kita keluarkan dia daripada senarai persekutuan, masukkan ke senarai negeri, baru dia jadi kesalahan negeri. Tapi kalau cuma minta kebenaran Parlimen untuk negeri buat undang-undang mengenai kesalahan persekutuan, dia tak jadi kesalahan negeri. Cuma benarkan buat undang persekutuan saja. Nak jadi kesalahan negeri kena pindah pelanggaran, masukkan di bawah. Itu cara dia. Baik, jika demikian, apakah kesannya undang-undang itu? Pada pandangan saya, satu, ia mestilah terpakai kepada semua orang Islam dan bukan Islam sebab dia adalah undang-undang jenayah persekutuan dan bukan undang-undang yang dibuat di bawah senarai negeri. Jika tidak, ia tak ke perlembagaan dan bercanggah dengan perkara 8. Dua, mahkamah mana yang mempunyai bidang kuasa membicarakan kes-kes itu? Jawabnya Mahkamah Sibel. Sebabnya, pertama, ia adalah undang-undang jenayah.
dan bukan undang-undang yang dibuat di bawah senarai negeri. Kedua, Mahkamah Sivil mempunyai bidang kuasa terhadap orang Islam dan bukan Islam, manakala Mahkamah Syariah hanya mempunyai bidang kuasa terhadap orang Islam saja. Sekarang kita zerokan kepada Enactment Kanun Jenayah Syariah 2 1993 2015 yang baru. Pada 18 Mac, rang undang-undang ini dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Kelantan dan kemudiannya diluluskan. Melihat isi kandungannya, semua masalah yang saya sebut mengenai enactment Kanun Jenayah Syariah 2 1993 masih wujud. Nampaknya strategi kerajaan negeri Kelantan adalah membuat undang-undang dahulu, kemudian baru ia akan mendapatkan kebenaran parlimen di bawah perkara 76K. Itu kalau dia buatlah, saya tak tahu. Soalannya, bolehkah sebelum mendapat kebenaran parlimen, Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang itu? Pada pandangan saya tidak. Karena pada tarikh Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang itu, ia tidak mempunyai bidang kuasa membuatnya. Pada masa dia buat itu, dia tak ada bidang kuasa. Jadi bagaimana dia tak membuatnya? Hanya apabila parlimen memberi kebenaran, barulah Badan Perundangan Negeri mempunyai bidang kuasa untuk membuatnya. Jadi dia kena dapat kebenaran dulu. Bagi saya, enactment itu tidak sah dan batal atas sebab-sebab yang sama dengan yang saya berikan mengenai enactment Kanun Jenayah Syariah 2 1993. Secara ringkas, sebab-sebabnya ialah: satu, Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang itu sebagai satu undang-undang yang terletak di bawah senarai negeri, sedangkan sebahagian daripada kesalahan-kesalahan itu adalah undang-undang jenayah yang terletak di bawah senarai persekutuan. Sehingga kali ini jadual ke-9 tidak dipindah untuk meletakkan kesalahan itu di bawah senarai negeri. Dua, parlimen tidak atau belum memberi kebenaran kepada Badan Perundangan Negeri untuk membuat undang-undang mengenai kesalahan itu. Jika kebenaran diberi kemudian pun, ia tidak akan menjadikan undang-undang itu satu undang-undang yang sah, sebab ia adalah dibuat tanpa bidang kuasa. Saya terfikir sendiri, saya tak tahu betul tak betul kalau kita nak buat perbandingan. Saya buat perbandingan samalah seperti seorang perempuan. Kalau ikut mazhab Syafi'i lah, kalau saya silap beritahu ya. Ikut mazhab Syafi'i, seorang perempuan nak nikah mesti ada kebenaran wali. Kita nikahkan dulu, kemudian baru nak cari wali dan dapat kebenaran wali. Sah tak sah nikah? Saya nampak macam tu lah. Kita dapat kebenaran dulu, bila ada bidang kuasa baru boleh buat. Nombor tiga, jika parlimen memberi kebenaran pun, kesalahan-kesalahan itu kekal sebagai undang-undang jenayah yang terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil dan bukan kesalahan-kesalahan yang terletak di bawah senarai negeri, sebab jadual ke-9 tidak dipindah untuk memindahkan kesalahan-kesalahan itu daripada senarai persekutuan kepada kesalahan negeri. Oleh sebab kesalahan itu kekal sebagai undang-undang jenayah, pemakaiannya tidak boleh dihadkan kepada orang-orang Islam saja. Ia melanggar keundukan perkara lambat ulama Malaysia. 4. Bagi kesalahan-kesalahan yang terletak di bawah senarai negeri seperti zina dan minum minuman yang memabukkan, ia melanggar peruntukan Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah yang 5 itu pun kena dapat dulu, pindah dulu. Alasan 1 hingga 4 terpakai kepada kesalahan-kesalahan qisas dan ta'zir dalam rang undang-undang itu. Dalam kata-kata lain, ia juga tak sah atas alasan-alasan yang sama. Jalan keluar. Jalan dalam kerangka perlembagaan yang ada sekarang. Saya cakap ni dalam kerangka perlembagaan yang ada sekarang. Kalau nak pindah ke perlembagaan itu lain, dalam kerangka yang ada sekarang. Apa yang boleh dilakukan ialah pilihan pertama. Dia ada A dan B. A, Badan Perundangan Negeri bolehlah membuat undang-undang di bawah senarai negeri, misalnya zina, menuduh orang berzina, minum minuman yang memabukkan dan mengenakan hukuman hudud baginya.
Tetapi kalimat persekutuan mestilah terlebih dulu meminta Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 untuk membolehkan Badan Perundangan Negeri berbuat demikian. Undang-undang itu adalah undang-undang di bawah senarai negeri, terpakai hanya kepada orang Islam dan ditadbirkan oleh Mahkamah Syariah. B. Ini di bawah pilihan pertama, AB ya. Di samping melakukan pilihan pertama, kerajaan negeri bolehlah memohon kebenaran parlimen di bawah perkara 76A1 bagi kesalahan-kesalahan dulu yang terletak di bawah bidang kuasa persekutuan. Misalnya menyebabkan kematian, mencuri, berompak, dan juga bagi kesalahan-kesalahan kisas dan taksir. Jika kebenaran diberi, Badan Perundangan Negeri bolehlah membuat undang-undang mengenakan dan mengenakan hukuman hudud, kisah dan taksir. Tetapi undang-undang itu adalah undang-undang jenayah, terpakai kepada orang Islam dan bukan Islam, dan ditadbirkan oleh Mahkamah Sivil. Pilihan kedua, A. Pilihan pertama A dilaksanakan, itu serupa. Yang untuk kesalahan negeri itu serupa dengan pilihan pertama A. Baik, pilihan kedua B. Bagi kesalahan-kesalahan dulu yang terletak di bawah bidang kuasa persekutuan, misalnya menyebab kematian, mencuri, merompak, dan juga bagi kesalahan kisah dan taksir, undang-undang boleh dibuat oleh parlimen. Jadi minta parlimen jadikan undang persekutuan yang memakai hukuman dulu, kisah dan taksir. Ia boleh dilakukan hanya dengan meminta penal code dan dengan majoriti mudah. Undang-undang itu adalah undang-undang jenayah, terpakai kepada orang Islam dan bukan Islam, dan ditadbirkan oleh Mahkamah Sivil. Jika perlu hakim syar'i membicarakan kes-kes itu, tapi di Mahkamah Sivil, orang-orang yang berkelayakan menjadi magistrate, hakim Mahkamah Seksyen dan hakim Mahkamah Atasan, dan juga berkelayakan dalam syariah jika boleh dilatih ke jawatan-jawatan itu. Nanti orang yang ada kelayakan syariah, ada kelayakan menjadi magistrate, jadi hakim di Mahkamah Syariah, dia bicara kes itu tapi di Mahkamah Syariah. Nah, itu yang dua pilihan yang saya sebut ini tidak melibatkan pindaan kepada perlembagaan. Perlu diambil perhatian untuk pilihan kedua B, pilihan pihak yang membuat bidang kuasa melakukannya adalah kerajaan persekutuan. Jadi dia akan jadi sebagai undang persekutuan. Sama ada kerajaan persekutuan mau atau tak mau, boleh atau tak boleh melakukannya, itu soal lain, saya tak tahu. Saya cuma bagi tahu saja. Baik pilihan ini pandangan saya dalam kerangka yang ada sekarang ini. Baik pilihan pertama atau kedua yang dipilih, pada saya ia bukanlah penyelesaian yang baik. Dari segi perundangan dan pentadbiran, ia melahirkan masalah-masalah baru yang dulunya tidak ada. Macam saya kata tadi lah, jangan salahkan perlembagaan dalam hal ini. Perlembagaan tidak mesej perkara seperti itu. Perlembagaan telah membahagikan dengan jelas bidang kuasa terhadap undang-undang jenayah dan bidang kuasa terhadap kesalahan-kesalahan terhadap keseluruhan agama Islam. Satu diberi kepada persekutuan, satu lagi diberi kepada negeri. Masalah timbul apabila kerajaan negeri hendak mengambil alih kuasa membuat undang-undang bagi kesalahan-kesalahan jenayah yang terletak di bawah bidang kuasa persekutuan. Itu puncanya. Kalau persekutuan nak ambil bidang kuasa negeri, pun masalah juga, semua tunda juga. Penutup, dalam ucapan ini saya tidak mengulas peruntukan dalam enakmen itu dengan detail. Saya tidak membincangkan pilihan-pilihan lain yang memerlukan pindahan kepada perlembagaan. Ini adalah kerana ia masing-masing memerlukan satu kertas yang berasingan. InsyaAllah jika diundang dan jika kesihatan saya mengizinkan, saya akan melakukannya. Kalau ada orang dengar, enakmen ini jika dilaksanakan akan mengubah struktur pentadbiran undang-undang jenayah. Sebabnya negeri Kelantan
hendak mengambil alih bidang kuasa persekutuan mengenai undang-undang jenayah atas nama Islam. Akibatnya, manakala di negeri-negeri selain daripada Islam, undang-undang jenayah terletak di bawah bidang kuasa persekutuan, terpakai kepada orang Islam dan bukan Islam, dan mahkamah sivil. Di Kelantan, sebahagian daripadanya hendak diletakkan di bawah bidang kuasa negeri, terpakai kepada orang Islam sahaja dan ditadbirkan oleh mahkamah syariah. Manakala sebahagian lagi terus letak di bawah bidang kuasa persekutuan, terpakai kepada orang Islam dan bukan Islam, dan mahkamah sivil. Adakah itu yang dikehendaki oleh kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan? Itu soalan dasar, biarlah mereka yang menjawabnya. Cuma jika berbuat demikian, saya harap mereka menyadari implikasinya sepenuhnya. Dengan hormat, saya dapati dalam soal hudud ini banyak orang confuse atau terkeliru di antara hukum dengan pelaksanaan. Kita mesti membezakan di antara perbincangan mengenai hukum dengan perbincangan mengenai pelaksanaan. Apa yang kita bincangkan sekarang ialah mengenai pelaksanaan. Kita bukan mempersoalkan hukum, membangkitkan isu-isu yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan, bukan menentang hukum. Apabila Khalifah Umar bin Khattab menggantungkan pelaksanaan hudud semasa berlaku musim kelaparan, tidak ada siapa pun menuduh beliau menentang hudud dan menentang hukum Allah. Beliau hanya memutuskan bahawa dalam keadaan itu, pada masa itu adalah tidak sesuai, malah tidak membawa kepada malah mungkin membawa kepada ketidakadilan jika hukuman hudud terus dilaksanakan. Maka beliau menggantungkan pelaksanaannya. Ingat bahawa hudud hanyalah alat, bukan matlamat. Matlamat adalah keadilan. Hal yang serupa berlaku di Pakistan di zaman ini. Apabila hudud ordinance dibuat dalam tahun 1979, kesalahan merogol dijadikan kesalahan hudud. Kemudian berlaku kes-kes ketidakadilan terhadap wanita-wanita mangsa rogol yang mengandung dan tidak dapat mengemukakan saksi-saksi secukupnya, yang berakhir dengan mereka dihukum kerana kesalahan zina, walaupun mereka kata mereka dirogol. Dalam tahun 2006, kesalahan rogol dikeluarkan daripada hudud ordinance dan dimasukkan semula ke dalam penal code dan dibicarakan semula oleh mahkamah sivil sehinggalah sekarang. Itu dibuat oleh Pakistan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sedar bahawa ucapan saya ini mungkin mengecewakan sesetengah orang, tetapi jika anda mendengar pandangan jujur saya mengenai hakikat sebenar dari segi perlembagaan dan undang-undang, itulah dia. Memetik kata-kata Imam Abu Hanifah, katanya, ini hanya pandangan saya. Jika ada hujah yang lebih baik, ikutlah. Saya menambah, jika ada hujah yang lebih baik, saya juga akan mengikutnya. Saya kata tadi di seminar, saya percaya soal sama ada Amen Kanun Jenayah Syariah 1993 tahun 2015 itu sah atau tidak di segi perlembagaan akan pergi ke mahkamah juga suatu hari. Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa memutuskannya adalah mahkamah sivil, sebab ia adalah isu keperlembagaan. Saya ingin melihat apa keputusan mahkamah persekutuan mengenainya. Ingin tengoklah sama ada pandangan dengan pandangan saya serupa atau tidak. Sekian, terima kasih. Majlis ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tun atas ucap tamu yang disampaikan sebentar tadi. Banyak isu yang ditimbulkan oleh Tun dan juga halangan-halangan yang kita dapati ke arah pelaksanaan hudud di Malaysia ini. Kesimpulan ringkas yang boleh saya ambil ialah apa-apa undang-undang yang hendak diluluskan, sama ada pihak negeri ke atau persekutuan ke, mestilah selaras dengan perlembagaan Malaysia. Saya itulah kesimpulan yang ringkas yang disampaikan. Dan oleh kali ini merupakan ucap utama, saya tidak membuka kepada umum untuk soal jawab.
walau macam mana pun tuan-tuan dan puan-puan bolehlah melayari web blog beliau, yang mana dalam blog beliau itu banyak semua ucapan-ucapan daripada sekretariat Kano dalam blog beliau, iaitu tunabdulhamid.my, www.tunabdulhamid.my. Tambah sikit. Ya, tambah sikit. Jadi ucapan ini pun saya dah muatkan tadi sebelum saya datang dalam blog saya, dan semua ucapan-ucapan saya yang sebelum ini pun ada di situ. Silalah baca. Email saya pun ada. Kalau ada apa-apa soalan dan bincang, email kepada saya. Alamat email saya ada di situ. Kita bertukar fikiran. Dan insya-Allah pada 18 hari bulan April ni, hari lahir saya yang 73, insya-Allah saya akan buat lagi satu blog. Nah, ini namanya www.tunabdulhamid.me. Bezanya yang ada sekarang MY, yang ini ME. Nah, ini ada satu abang Allah yang saya tak kenal, dia hantar email kepada saya. Dia kata dia banyak terhutang budi kepada blog saya, dan banyak terpengaruh dan belajar daripada ucapan-ucapan saya. Jadi dia nak balas balik lah, dia kata. Dan bagi orang lain semua pakat boleh baca. Jadi dia offer nak buat secara percuma. Dia memang kerja buat laman web. Dia nak buat secara percuma kepada saya, nak memperbaiki yang ada sekarang. Tapi saya kata, terus yang sekarang kita kekalkan, buat lagi satu. Jadi dipermudahkan. Kita tak buat PDF. Jadi kalau nak tak payah upload, boleh baca terus dan boleh share dengan kawan-kawan. InsyaAllah itu akan ada. Saya harap jika diterima oleh Allah Ta'ala, itulah akan menjadi amal jariah saya. Kalau ada faedah, Alhamdulillah. Dan kalau tuan-tuan turun sebar, kalau ia diterima sebagai amal jariah, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun akan dapat bahagia juga. Ya, nah itulah harapan saya ada. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Ya, jika ada soalan, layarlah laman blog beliau yang tadi, tunabdulhamid.my. Dan laman web dia itu ada dalam dua bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadi saya rasa itu saja yang boleh dapat saya sampaikan pada pagi ini, dan saya kembali kepada pengurusi majlis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi selama ucapan pertama kita pelaksanaan undang-undang jenayah Islam, hudud, kisas dan ta'zir di Malaysia. Dan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Nasrul Muhammad dan Yang Berbahagia Tun Abdul Hamid Muhammad, mantan Ketua Hakim Negara. Jadi makluman kepada semua peserta, kita hanya ada masa 15 minit sahaja untuk makan. Jadi mohon sama para peserta makan secukup rasa. Makan ala kadar saja, jangan banyak nanti mengantuk ugi, sebab ini adalah satu seminar yang menarik. Dan tepat pada pukul 10.58 semua berada di dalam Dewan. Dan insyaAllah kita makan, kita ada 4 stesen, jadi boleh makan dengan secukup waktu mungkin untuk kita meneruskan agenda kita seterusnya. Jadi dijemput, silakan tuan-tuan dan puan untuk menikmati jamuan yang telah disediakan, dan mohon beri laluan kepada Yang Berbahagia Tun Abdul Hamid Muhammad, mantan Ketua Hakim, untuk melalui ke pintu utama kita. Silakan.